Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Bersama saya Ragda Rashida binti Abdul Rashid sebagai pengacara kalian semua pada program kali ini. Kita akan membincangkan sebuah topik mengenai golongan asnaf. Bersama-sama saya juga ialah dua orang panel yang tidak asing lagi, iaitu Saudari Nur Intan Nakisha dan panel kedua ialah Puan Nur Farah Amira. Jadi pada hari ini kita akan mengulaskan tentang golongan asnaf. Sebelum saya mengupas lebih lanjut, menyerahkan kepada panel-panel kita untuk mengupaskan lebih lanjut, saya mempersilakan dahulu Saudari Intan untuk menjelaskan apa itu definisi golongan asnaf. Golongan asnaf merupakan golongan yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip oleh umat Islam. Pejabat zakat ada mengkategorikan beberapa jenis golongan asnaf yang layak menerima bantuan zakat, dan jenis-jenis golongan asnaf ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh pegawai saya nanti, iaitu Puan Farah. Apabila seseorang individu itu mengatakan bahawa dia merupakan golongan yang susah dan berketidakmampuan, maka agensi-agensi daripada pejabat zakat ini akan menilai sama ada individu tersebut layak menerima bantuan zakat dan menentukan individu tersebut berada dalam golongan asnaf yang mana satu. Jadi penilaian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk memastikan bantuan zakat yang diberikan itu disalurkan kepada individu yang benar-benar layak dan memerlukan. Baiklah, sekarang sudah jelas bahawa golongan asnaf ini akan dinilai terlebih dahulu. Seterusnya kita akan beralih kepada Puan Farah. Jadi kita akan bertanyakan tentang jenis-jenis golongan asnaf itu sendiri. Apa pendapat Puan Farah tentang jenis-jenis golongan asnaf ini? Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengacara. Baiklah, kebiasaannya bantuan akan diagihkan oleh Baitul Mal berdasarkan ketetapan syarak. Terdapat 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, iaitu asnaf fakir, iaitu golongan pertama seseorang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan belanja hidup sederhana bersama tanggungannya. Golongan yang kedua ialah asnaf miskin, iaitu seseorang yang mempunyai pekerjaan yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasnya tetapi tidak cukup untuk menampung keperluan harian dan tanggungannya. Golongan yang ketiga ialah asnaf amil, iaitu individu atau organisasi terlibat secara langsung dengan institusi zakat bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat. Golongan seterusnya adalah asnaf mu'alaf, iaitu mereka yang dibukakan hati atau diharapkan kecenderungan hati untuk menerima Islam atau memeluk Islam. Asnaf al-riqab ialah mereka yang memerdekakan orang Islam daripada perhambaan dan penaklukan sama ada dari segi fizikal maupun mental. Asnaf al-gharimin iaitu golongan berhutang untuk penuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga atau masyarakat yang perlukan penyelesaian segera. Asnaf fisabilillah iaitu orang atau pihak melibatkan diri dalam aktiviti menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam. Golongan asnaf yang terakhir ialah Ibnu Sabil, iaitu orang yang dalam perjalanan bagi maksud yang diluruskan oleh syarak seperti musafir ataupun pelajar di perantauan. Terima kasih kepada Puan Farah di atas penerangan yang cukup mendalam serta sangat jelas tentang jenis-jenis golongan asnaf itu tadi. Seterusnya kita akan saksikan beberapa footage mengenai pendapat orang awam tentang golongan asnaf ini di beberapa lokasi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Ahmad Fadli bin Cik Abdullah yang kini berada di Taman Sri Kuantan. Baiklah, saya akan menemu ramah seorang penduduk kampung, iaitu Saudari Nisa. Pada pendapat saudari, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk membantu golongan asnaf ini? Terima kasih
saya terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil bagi membantu golongan asnaf ini. Sebagai contoh, mengadakan program-program kemasyarakatan terutama di kawasan tempat tinggal kita. Program-program kemasyarakatan ini bolehlah dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Terdapat pelbagai program yang telah pun dilaksanakan di kawasan kampung ini seperti untuk membantu golongan-golongan asnaf ini. Sebagai contoh, pemberian bubur lambuk, wang dan juga barangan dapur untuk kekuliah mereka. Pemberian-pemberian ini sedikit sebanyak sudah tentu dapat meringankan beban mereka dan membantu dalam mengurangkan pembelajaran harian mereka. Salam sejahtera saudari Nadira. Boleh saya tahu apakah kesan yang anda perolehi dengan membantu golongan asnaf ini dan juga kesan kepada masyarakat sekitar? Bagi saya, dengan menjalankan program untuk membantu golongan asnaf ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara masyarakat. Program kemasyarakatan ini sudah tentunya melibatkan ramai orang tanpa mengira usia dan juga latar belakang. Jadi dengan penyertaan program-program sebegini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara masyarakat dan juga NGO. Oleh itu, ia akan memberi kesan kepada diri saya apabila saya melibatkan diri dalam program kemasyarakatan ini. Manakala kesan kepada masyarakat lain ialah mereka bersedia untuk turut membantu golongan-golongan yang memerlukan. Walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dengan badan-badan NGO ini, tetapi dengan adanya kesedaran ini, mereka turut membantu golongan penduduk sekitar dengan memberi bantuan dan juga sumbangan seperti makanan, wang ringgit dan sebagainya, walaupun secara kecil-kecilan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat sedar tentang kepentingan membantu golongan-golongan asnaf ini untuk meringankan beban mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Afiqah bersama dengan saudari Anis Nabilah di kampung AMES Dulu. Pertanyaan saya ialah, meskipun negara kita boleh dikatakan sebagai sebuah negara yang maju dan sedang membangun, namun masih lagi wujud golongan asnaf yang begitu ramai. Pada pendapat saudari, apakah yang sebenarnya menjadi punca kepada peningkatan golongan asnaf di negara kita? Pada pendapat saya, walaupun negara sedang membangun tetapi masalah kewujudan golongan asnaf ini tetap ada. Kita dapat lihat pada hari ini, penularan kes COVID-19 dalam negara kita telah menyebabkan berlakunya pemberhentian kaki tangan secara beramai-ramai akibat daripada pihak majikan yang ingin menurunkan kos operasi. Namun, pada masa yang sama, peningkatan kos sara hidup telah membebankan keluarga yang kehilangan pekerjaan. Oleh itu, memang tidak dinafikan bahawa golongan asnaf ini masih ramai di negara kita. Jadi, tugas dan tanggungjawab kita yang mempunyai kemampuan adalah membantu mereka tidak kira dari segi apapun, termasuklah sokongan moral kepada mereka. Setelah kita saksikan tayangan video wawancara itu tadi, dengan wawancara itu tadi kita dapat tahu bahawa sebenarnya banyak aktiviti kejiran yang telah dilakukan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf ini. Seterusnya saya akan menghubungi salah seorang penasihat NGO Johor Region Community JRC iaitu Encik Syahran. Kita membuat aktiviti ni setiap tahun kita memang ada buat program buku lambu dengan bantuan asnaf. Timlah dari Taman Nusantara dan Gelang Patah, dan sebenarnya juga kita membuat di kawasan luar. Contohnya pada tahun-tahun sebelumnya kita pernah buat berbuka puasa bersama anak yatim. Dari manakah kebanyakan dana atau sumber bantuan yang Encik Syahran dan juga badan kumpulan perolehi? Kita simple je. Kita ada juga daripada satu grup yang lain daripada NGO join kita. Ada kampung dari segi kewangan, dan selebihnya memang kita sendiri, grup kita yang ada dalam kita mempunyai 200 ahli. Apakah yang menjadi inspirasi kepada Encik Syahran untuk membantu golongan-golongan seperti inilah, golongan asnaf dan sebagainya? Entahlah, saya pun susah lah, tapi kalau bantuan ni sebenarnya saya idea saya sendiri sebab saya tak punya ibu bapa. Saya tak ada ibu apa, saya sendiri dapat merasai apa yang diorang rasa selain daripada kekurangan yang diorang dapat. Sebab tak semua orang yang ada apa yang kita ada, kita rasa gitu. Terima kasih atas kesudian Encik Syahran dalam mengongsikan tentang NGO serta aktiviti yang dilakukan. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada panel-panel kita. Berakhirnya wawancara itu tadi, maka berakhirlah program kita pada waktu ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel yang turut bersama dengan saya. Akhir kata daripada saya adalah Assalamualaikum
dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Sebagai seorang mahasiswa daripada kursus pembimbingan rakan sebaya, perkara yang Utama yang boleh dilakukan untuk mengajak masyarakat membantu golongan asnaf ini adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran merupakan salah satu cara yang Digunakan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya membantu. golongan asnaf. Pelbagai cara kempen yang boleh dilaksanakan oleh mahasiswa terutamanya Melalui media sosial, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mampu meningkatkan kesedaran masyarakat. Sebagai contoh, mahasiswa boleh menggunakan poster atau Video kesedaran dengan menggunakan tagline sedikit bagi anda, segalanya bagi mereka. Perkara ini bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat yang layak untuk bersama-sama Membantu golongan asnaf yang memerlukan, khususnya di kawasan tempat tinggal mereka. sebagai seorang mahasiswa yang aktif dalam aktiviti kesukarelawanan, penglibatan dalam kempen kesedaran masyarakat ini secara tidak langsung mampu untuk melakukan pengumpulan dana wang ringgit atau barangan keperluan kepada masyarakat bagi membantu golongan asnaf ini. melalui kempen yang dijalankan, segala keuntungan daripada aktiviti jualan secara tidak Langsung akan disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Dengan wujudnya pelbagai persatuan, aktif di opsi ini membolehkan mahasiswa untuk bekerjasama dalam mencapai objektif yang utama. Kerjasama antara persatuan ini membolehkan pengumpulan dana dan barang keperluan akan lebih mudah kerana disumbangkan secara terus oleh majlis tertinggi persatuan terlibat. kepada golongan asnaf yang berdekatan secara sama rata. Perkara ini Dapat menunjukkan contoh serta tawaran kepada masyarakat untuk sama-sama membantu golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf.